billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa dinan qayyima wa yaqinan shadiqa wa imanan kamila. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah tsumma alhamdulillah kepada rakan-rakan dua bicara kita pagi-pagi ini. Bersama-sama kami Sekretariat Bandar Wakaf, Pembangunan Bandar Wakaf Madinah Mawadah yang bertempat di Pahang Darmakmur. Walaupun projek ini berada di Pahang, tapi ia dibuka untuk semua masyarakat Malaysia umumnya, insya-Allah. Nanti intai-intai berkenaan dengan projek pembangunan bandar wakaf ni, bolehlah tengok website kami Bandar Wakaf Madinah Mawadah ataupun Facebook Bandar Wakaf Madinah Mawadah untuk makluman-makluman berkenaan dengan status pembangunan dan sebagainya. Alhamdulillah, insya-Allah pada tahun ini dan dijangka siap pada tahun hadapan, hujung tahun depan ialah pembangunan pertama di Bandar Wakaf, iaitu Desa Warga Emas. Desa Warga Emas di Bandar Wakaf Madinah Mawadah yang insya-Allah akan menempatkan tak kurang daripada 200 warga emas. Kita membina pondok dalam dua bentuk, iaitu semidi dan teres. Semidi dan teres, pendaftaran kini dibuka. Kalau tak salah saya lebih 300 lebih dah pendaftaran yang mewakili tidak kurang dari 400 orang lah yang telah menyatakan hajat berhasrat untuk tinggal di Desa Warga Emas. Di Desa Warga Emas kita nanti, Desa Warga Emas ni berada dalam sebuah pembangunan bandar. Dia bukan hanya pondok saja. Dia insya-Allah akan berada di sebuah bandar yang kita rancangkan dinamakan Bandar Wakaf Madinah Mawadah, yang terancang lengkap dengan infrastruktur yang insya-Allah yang terbaik yang kami boleh sediakan daripada pihak Yayasan Pahang ni, insya-Allah. Tak lama lagi pihak Yayasan Pahang akan buat pemilihan berkenaan dengan siapa dia yang direzekikan untuk menjadi penduduk Desa Warga Emas fasa pertama, sebab permintaan itu tinggi. Jadi kita akan buat pemilihan lah, insya-Allah. InsyaAllah. Bagi siapa yang belum, memang mungkin kali pertama mendengar kami berceloteh pagi-pagi, Isnin sampai Khamis, kami tadabbur Al-Quran. Kita menggunakan kitab ringkasan tafsir Al-Quran Amazing. Kita tak mensyarahkan apa-apa pagi ini, kita hanya membaca bersama-sama. Jadi halaqah ni untuk semua orang awam macam kami ni yang tak ada ilmu Al-Quran, tak pandai bahasa Arab, tak penting, tak penting. Boleh je join kami pagi-pagi. Kalau ada Al-Quran Amazing, alhamdulillah terbaik. Kalau tidak, nanti sekretariat kita akan sharekan di skrin supaya masing-masing boleh membaca bersama-sama. Itulah majlis kita, buat bicara kita Isnin sampai Khamis. InsyaAllah selepas ini kita akan sharekan juga majlis kita ni di YouTube. Boleh ikuti kami di YouTube. Beri sokongan kepada kami, insyaAllah. Siapa sudah mendengar, sahabat-sahabat ahli keluarga mungkin tolong share dan like majlis kita. Baik, insyaAllah pagi ini kita akan mula surah baru, surah Hud. Diam tak diam kita dah sampai surah Hud. Surah Hud ni surah Makkiyah. Dah 123 ayat. Surah ni banyak pengajaran daripada pelbagai cerita Nabi. Dinamakan surah Hud sebab dalam surah ni dia sebut 5 kali rasanya nama Nabi Hud. Ada juga pengajaran daripada Nabi Syuaib, cerita bagaimana adik-beradik Nabi Yusuf menzalimi Nabi Yusuf, cerita Nabi Nuh dan kaum dia, pelbagai lagi dalam surah Hud ni. Dimulakan dengan lafaz yang tidak mungkin kita faham, iaitu Alif Lam Ra. Tak mungkin kita faham mukjizat Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, Sad, Qaf dan sebagainya. Hanya Allah sajalah yang maha mengetahui maknanya. InsyaAllah pagi ini adik kita Nurul Faiz akan membaca dan saya akan membacakan ringkasannya. Majlis kita ringkasan saja. Kita membaca ringkasan daripada himpunan tafsir dalam Al-Quran Amazing dan saya tambah sikit daripada kitab Tafsir Ibn Kathir. InsyaAllah. Silakan Nurul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را
كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. Baik, alhamdulillah. Ayat 1 sampai 5. Alif Lam Ra, inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Minta adik kita tolong sharekan skrin, tunjuk Al-Quran kalau boleh. Alif Lam Ra, inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Makna terperinci ialah diperincikan atas beberapa jenis, ada yang mengenai tajwid, hukum, kisah, akhlak, ilmu, pengetahuan, janji dan peringatan dan lain-lainnya. Disusun surah demi surah, ayat demi ayat dan seterusnya. Hari ini tak boleh share skrin Al-Quran ni. Baik, kedua, agar kamu tidak menyembah selain Allah, sesungguhnya aku, yakni Muhammad, adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira daripadanya untukmu. Yang ketiga, dan hendaklah kamu memohon keampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Nescaya dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sehingga waktu yang telah ditentukan. Dan dia akan memberikan kurniaannya kepada setiap orang yang melakukan kebaikan. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, iaitu hari kiamat. Kepada Allah lah kamu akan kembali, dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Ingatlah, sesungguhnya mereka, yakni orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri daripadanya, iaitu Muhammad. Maksudnya, menyembunyikan perasaan permusuhan dan kemunafikan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Ingatlah ketika mereka menyelimutkan diri dalam kait dengan kain. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Tafsir Jalalain, Allah supaya tidak ta'budu illallah ha innani lakum minhu nadhir. Kamu menyembah selain daripada Allah, sesungguhnya aku, yakni Muhammad, adalah pemberi peringatan kepada kamu. Akan datangnya azab jika kamu berbuat kekafiran. Skrin ni gelap tak nampak. Maaf sahabat-sahabat hari ni technical error sikit banyak ni. Saya sambung tafsir Jalalain. Wabashir, dan pembawa berita gembira tentang balasan berupa pahala jika kamu beriman. Wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabb kamu, iaitu daripada kemusyrikan. Thumma tubu, dan kembalilah kamu ilaih dengan menjalankan ketaatan. Yumati'kum, nescaya tidak akan memberi kenikmatan kepada kamu di dunia. Mata'an hasana, dengan kehidupan yang baik dan rezeki yang banyak. Ila ajalin musamma, sampai datangnya kematian. Wa yu'ti, dan kelak di akhirat dia akan memberi kullu dhi fadlin, kepada setiap orang mempunyai keutamaan dia dalam beramal. Wa in tawallau, lafaz tawallau pada asalnya ialah tatawallau,
kemudian salah satu daripada dua huruf ta dibuang sehingga berubah menjadi tawallaw yang artinya berpaling. Fa inni ajafu alaikum azab yaumin kabir, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa seksa di hari akhirat. Ringkasan daripada tafsir Ibn Katsir, firman Allah Subhanahu wa taala, agar kamu tidak beribadah kepada selain daripada Allah, iaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran yang tepat lagi terperinci untuk menyampaikan perintah agar umat manusia hanya beribadah kepadanya yang tiada sekutu baginya. Hal ini sama makna dengan ayat, dan kami tidak mengutuskan seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada aku, maka sembahlah aku. Surah Al-Anbiya ayat 21 hingga 25. Dan ayat yang lainnya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Surah An-Nahl ayat 36. Firman-Nya, sesungguhnya aku, yakni Muhammad, adalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira kepada kamu daripadanya, iaitu sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kamu berupa azab daripada Allah jika kamu menderhakainya, sekaligus menyampaikan kabar gembira berupa pahala jika kamu mentaatinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih bahawa Nabi Muhammad SAW pernah menaiki Bukit Safa, baginda menyeru kepada keturunan kaum Quraisy yang terdekat, kemudian yang paling hampir lagi, hingga akhirnya mereka semua berkumpul. Selanjutnya baginda bersabda, wahai kaum Quraisy, bagaimana mengikut pendapat kamu jika aku memberitahukan kepada kamu bahawa pasukan kuda akan menyerbu kamu pada pagi hari? Bukankah kamu akan mempercayaiku? Mereka menjawab, kami tidak pernah menerima pembohongan daripadamu. Baginda bersabda, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kamu terhadap azab yang pedih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itu tafsir, ringkasan tafsir Ibn Katsir untuk ayat 1 sampai 5 ni, ya. Maka dinyatakan bahawa setiap rasul yang diturunkan kepada umat-umat, tidaklah Allah tidak menurunkan rasul, nabi-nabi kepada pelbagai umat sebelum Nabi Muhammad SAW dengan peringatan sama, itu mengesakan Allah dan tidak sekali-kali mensyirikkan Allah. Adapun kaifiat-kaifiat ataupun syariat-syariat masing-masing berbeza. Kita tahu solat memang dah ada, puasa pun mungkin dah ada, tetapi kaifiat dia bagaimana wallahu a'lam, tak penting, kan. Kita ikut kaifiat kita lah yang mana diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran. Solat kita seperti mana yang Rasulullah SAW dapat masa Isra' Mi'raj, kan. Dijelaskan dalam hadis-hadis, cara wuduknya, cara apanya, cara puasa, itu syariat kita. Tapi umat dahulu dah ada syariat masing-masing. Bani Israel dengan syariat Bani Israel dan sebagainya, ya. Itu satu. Tetapi mesej utama ialah sama je, mengesakan Allah dan tidak sekali-kali mensyirikkan Allah. Itu taghut tu selain pada Allah, berhalanya, sembahan lain-lain dan sebagainya. Ingat, itu samalah sampai sekarang ni, kita wajiblah mengesakan Allah dan tidak sekali-kali mensyirikkan Allah dalam amal perbuatan kita, zahir ataupun batin. Batin tu bab masalah hatilah, bab tidak ikhlas, ya, bab riak, sum'ah, sombong, hasad, itu bab hati. Itu syirik yang, antara syirik yang Rasulullah SAW bimbang. Daripada menyembah berhala tu, Rasulullah kata akhir zaman ni dia bimbang tu syirik dalam hati, ya, bab hati, ya. Jadi setiap umat diturunkan dengan rasulnya bagi seruan yang sama. Baik, itu kata kunci daripada tafsir Ibn Katsir, ya. Kita pernah jumpa dah penjelasan berkenaan bagaimana Rasulullah SAW membuat seruan pertama kepada kaum Quraisy. Awal-awalnya kaum Quraisy semua percaya, kan? Percaya. Tapi masa bila kaum Quraisy mengkhianati Rasulullah SAW, bila Rasulullah ajak mereka mengesakan Allah. Siapa dia yang mula-mula ucapkan kebencian tu? Kata Rasulullah ni penipu dan sebagainya, siapa? Bapa saudara dia sendiri. Nampak? Orang yang meraihkan kelahiran Rasulullah SAW dengan menyembelih ratusan binatang. Ya, sayangnya tak sayang dapat anak saudara, ya. Tapi bila diperintahkan untuk mengesakan Allah, tak nak. Tak nak. Jadi hati-hati, ya. Wallahu a'lam. Kita ambil sikit pengajaran daripada Riyadhus Shalihin yang dikumpulkan di sini daripada Sufyan bin Abdullah Al-Saqafi radhiyallahu anhu.
Dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ceritakan padaku suatu hal yang dapat aku jadikan panduan. Jadi kata kunci, kita boleh amalkan sekarang. Bila kita jumpa alim ulama dan sebagainya, minta amalan. Satu. Dua, minta didoakan. Pertama, minta amalan. Tak nampak jari. Pertama, minta amalan. Kena sini. Satu, minta amalan. Dua, minta didoakan. Jangan kita membazirkan masa kita dengan orang alim ni tanpa minta satu amalan. Dua, minta didoakan. Sekurang-kurangnya minta didoakan. Kena yakin tu. Siapa dia tu? Ayah kita, mak kita. Sentiasa minta mak ayah kita mendoakan kita. Kita kena yakin keberadaan kita pada hari ini dengan keadaan kita, dengan kehidupan kita yang baik, rezeki kita yang ada ni, kita kena yakin bahawa tak semestinya sebabnya datang daripada usaha kita sendiri. Mestilah dikurniakan oleh Allah, tu satu bab lah. Tetapi pastinya kita kena yakin ada sumbangan daripada doa daripada ibu bapa kita. Jadi ibu bapa kita jumpa orang soleh, minta dia amalan dan minta dia doakan. Sebab kata Abdullah bin As-Saqafi, dia tanya Rasulullah, ceritakan padaku sesuatu hal yang dapat aku jadikan panduan. Rasulullah SAW bersabda, katakanlah, Rabbku Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian istiqamah. Yang pertama, esakan Allah dan istiqamahlah dalam kita mengesakan Allah. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apa yang paling engkau takutkan menimpaku? Dua soalan kedua. Bagi dia menunjukkan lidahnya. Lalu menjawab, ini hadis riwayat Tirmizi. Imam Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Hadis di atas mengandungi keterangan. Pertama, perintah yang pertama mewujudkan keimanan, kemudian diikuti dengan amal soleh sebagai petunjuk hidupnya dan penguat akal fikirannya. Kedua, istiqamah setelah beriman. Ketiga, peringatan bahawa perkara yang paling besar disebabkan oleh lisan dan ancaman daripada kejahatan-kejahatan yang disebabkan olehnya, daripada Syekh Dr. Mustafa Said Al-Khin, Nuzatul Muttaqina Syarah Riyadus Salihin, syarah pada Riyadus Salihin. Baik, satu bab ialah mengesakan Allah dan istiqamahlah dalam mengesakan Allah. Jaga, khususnya bab syirik. Banyak kalilah kita buat bicara pagi-pagi kan, kita kata insya-Allah orang macam kita ni yang Allah dah bagi iman dan takwa, syaitan tak juga kita nak suruh sembah bahala. Hatta pergi jumpa bomoh dan percaya cakap bomoh pun kita tak buatlah, insya-Allah. Kita tak buat. Tapi syaitan goda kita dengan syirik. Syirik dalam bab lain, sombong, riak, sum'ah dan sebagainya. Jaga bab tu, istiqamahlah dalam mengesakan Allah. Pertama. Kedua, jaga apa Rasulullah SAW kata, jaga lidah. Dalam hadis sahih lain, kita dah pun baca, kita dah pun ambil manfaat daripada hadis ni. Hadis tu panjang tetapi ada satu babnya. Sesiapa yang beriman kepada Allah di hari kiamat, dia kata-kata dia yang baik-baik je. Kalau tak boleh kata-kata baik, Rasulullah SAW kata apa? Diam. Kalau mulut kita ni tak boleh lafaz yang baik, diam. Lebih baiklah kita diam. Jangan kita nak cakap je. Dan kita nak komen semua benda. Zaman sekarang ni kita tak berkata-kata lagi melalui lisan kita. Kita berkata-kata melalui jari. Duk menaik ni kan. Jaga. Jangan jari kita ni mewujudkan maksiat jariah. Tak boleh nak delete lagi dah. Apa yang kita post-post tu, fitnah-fitnah yang kita panjangkan, umpat ni, bawang-bawang tu yang kita panjangkan tu, kita tak boleh nak delete dah. Awak boleh delete sekeliling awak je, tapi dah dipanjang-panjang itu dia panggil maksiat jariah. Nauzubillah, dalam kubur maksiat jariah ni datang lagi. Kecing selagi mana apa yang kita hantar tu, video yang kita forwardkan tu, yang kita sharekan tu berlegar. Alam maya ni dia boleh berhenti kan? Tak ada berhenti dah. Nauzubillah. Hati-hati dengan jari-jari. Jadi Rasulullah SAW kata, jaga lidah. Jaga lidah. Lidah ni banyak bawa orang masuk neraka. Baik, Alhamdulillah. Hadis Nabawi. Ithban bin Malik Al-Ansari, salah seorang imam Bani Salim, berkata bahawa Rasulullah SAW pernah menemuinya di pagi hari, lalu baginda bersabda, tidak akan berasa pernah cukup pada hari kiamat kelak seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah sambil mengharap redha Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengharamkan neraka atasnya. Itu pentingnya kita melafazkan la ilaha illallah dengan sebenarnya lafaznya. Tuan-tuan guru kita pun dah ajar, Ustaz Yuis dah ajar, Ustaz Abdul Razak Abu Musa Sari kita pun dah ajar bagaimana kita nak menghadirkan
makna sebenar la ilaha illallah masa kita melafazkannya, ya. Tiada Tuhan melainkan Allah, maksud dia Tuhan yang kita harapkan semata-mata Allah, yang kita nak minta pertolongan semata-mata kepada Allah, khauf kita kepada Allah, rajak pengharapan kita pun hanya kepada Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Lafaz yang sebenar-benarnya, maka janji Allah apa dia? Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengharamkan neraka atasnya. Insya-Allah. Kita dah ni mintanya Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan neraka. Yang hadis lain pula, dia masuk neraka tetapi dalam hatinya ada la ilaha illallah. Siapa yang pernah melafazkan la ilaha illallah pasti akan masuk syurga. Daripada satu hadis di mana Abu Zar dengar hadis ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang mengucapkan kalimat akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah akan masuk syurga. Abu Zar tanya, "Ya Rasulullah, walaupun dia ni penzina dan pencuri?" "Ya," Rasulullah jawab. Abu Zar tak puas hati. Tanya lagi, "Walaupun dia mencuri dan berzina?" "Ya." Abu Zar tak puas hati. Tanya lagi, "Ya Rasulullah, walaupun dia ni pencuri dan pezina?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab akhir, "Ya, walaupun dia mencuri, berzina dan minum arak, dan walaupun Abu Zar tak suka." Dalam hadis tu begitu, dikatakan Abu Zar keluar dia masih lagi cakap-cakap, walaupun mencuri, berzina. Sebab Rasulullah tutup hadis tu, "Ya Abu Zar, walaupun mencuri, berzina dan minum arak." Makna walaupun dia seorang yang ada kalimah la ilaha illallah. Kalimah ni besar. Kalimah ni mengasingkan diri kita daripada orang bukan Islam. Sebesar-besarnya, sebesar nikmat ialah Islam. Dah dapat nikmat Islam tapi dia masih dosa besar, tak jaga solat, minum arak, berjudi, berzina dan sebagainya. Itu bahagian dia dengan Allah direndamkan ke dalam neraka, kemudian dikeluarkan masuk syurga. Macam itulah. Besar tak besarnya lafaz la ilaha illallah. Pergi cari hadis Abu Zar, seronok baca. Wallahu a'lam. Hadis qudsi penutup kita hari ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, anak Adam suka mencelaku. Dia berkata, alangkah sialnya masa. Oleh itu janganlah kamu berkata demikian, kerana sesungguhnya akulah pencipta masa. Akulah yang menggilirkan siang dan malamnya. Jika aku mahu, aku berkuasa menghentikan pergantian kedua-duanya. Kita jumpa sebelum ni, kata salah hadis yang hampir serupa, di mana Allah SWT kata, juga daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW sabda, Allah SWT berfirman, anak Adam telah menyakitiku. Dia suka mencela masa, padahal aku adalah masa. Akulah menggilirkan siang dan malam, dan jika aku berkehendak, nescaya aku genggam kedua-duanya. Hadis hari ini, jika aku mahu, aku berkuasa menghentikan pergantian kedua-duanya. Masa atas kuasa Allah nak mewujudkan masa ni. Wallahu a'lam. Nanti dalam surah Hud juga kita akan jumpa ayat-ayat mana Allah menceritakan pasal kejadian dunia, kejadian bumi ni. Berkenaan dengan Arash berada di atas air, apa maknanya Arash berada di atas air dan sebagainya. InsyaAllah kita akan jumpa hadis daripada Ibnu Katsir, di mana seorang sahabat bertanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, di manakah Allah sebelum Allah menjadikan bumi ni, menjadikan dunia ni? Nanti kita tengok hadis tu. Rasulullah SAW jelaskan di mana beradanya Allah sebelum Allah menciptakan dunia ni. Wallahu a'lam. Kita akan jumpa dalam beberapa ayat selepas ni. Wallahu a'lam. Itu dia pengajaran, sedikit sebanyak pengajaran kita ambil ini daripada 5 ayat pertama surah Hud. Begitulah pengajaran kita setiap pagi, Isnin sampai Khamis. Kami, Sekretariat Pembangunan Bandar Wakaf Madinah Mawadah, akan membacakan satu muka, dibacakan terjemahannya dan dibacakan ringkasan tafsirnya menggunakan Al-Quran inilah, Al-Quran Amazing, karya Bestari. Karya Bestari ini penerbitan Malaysia, ada pengesahan, kelulusan, yakin dan sebagainya. Jadi kita tak bimbanglah daripada kutipan-kutipan tafsirnya, hadis-hadis ini bawakan, insyaAllah dijaga mudah untuk kita orang-orang awam yang tak ada ilmu ni masih boleh melazimi tadabbur Al-Quran dengan hanya membacanya bersama-sama. Kalau ada apa-apa kita tak faham, insyaAllah kita panggil tuan guru untuk mensyarahkannya. Wallahu a'lam. InsyaAllah semua kita istiqamahlah dalam melazimi Al-Quran sama ada dalam membacanya, hatta kita tadabbur dalam usaha kita memahami. Bukan setakat kita perlu baca, kita kena tadabbur memahami apa yang nak dinyatakan oleh Allah SWT kepada kita dalam ayat-ayat sucinya ini,
Supaya pertama kita boleh akur, kedua kita boleh beriman dan beribadah dengan arahan tersebut, ketiga kita boleh menyampaikannya. Tak boleh hanya sekadar membaca saja, kita kena faham. Lepas faham kita kena akur, dan selepas akur kita kena berusahalah menyampaikannya. Hatta dalam majlis ringkas ini setiap pagi. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyidil asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da wa utalid da wa khabatir raja. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi besok insya-Allah. Semoga kita semua istiqamah. Satu hari satu muka saja tadabbur Al-Quran. Assalamualaikum.